hubungan seksual terlarang antara anggota keluarga dan perbuatan yang sangat menjijikkan. Hai semua, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, klik. Dan akhirnya setelah pengakuan si Elizabeth ni, Joseph pun ditangkap dan ditangkap dan disabitkan dalam kesalahan membunuh, pemerkosaan, penderaan, kekerasan, hubungan seksual terlarang antara anggota keluarga dan perbuatan yang sangat menjijikkan, dan juga penculikan. Kemudian ujian DNA juga dijalankan ke atas kesemua anak Elizabeth tu. Dan ternyata pengakuan Elizabeth itu benar kerana Joseph memang ayah kepada kesemua anaknya itu. Yalah, memang tak ada siapa lagi kan, DNA ke tak DNA memang anak dia. Dan dengan itu pun Joseph diminta memberi kerjasama dalam siasatan polis. Dia bersetuju memberitahu pihak polis tentang selok-belok ruangan di bawah tanah tempat dia mengurung Elizabeth selama 24 tahun itu. Dan antaranya termasuklah pintu rahsia dan kod rahsia untuk memasuki ruangan tersebut. Finally, akhirnya. Yalah, kalau kau tak bagi tahu Joseph, kau tahu je lah nasib kau kan. Mau tak mau kau terpaksa juga bagi tahu. Sementara itu, Elizabeth dan anak-anaknya beritahu bahawa pintu itu dilengkapi dengan kabel rahsia dan yang mengandungi gas beracun. Ya, iyalah. Dan Joseph selalu menakut-nakutkan dia orang dengan cerita tu. Jadi pihak polis ni pun membawa Joseph untuk menunjukkan di manakah tempat rahsia, tempat saluran paip beracun tu. Tapi sebenarnya benda tu tak ada. Joseph gunakan untuk menakut-nakutkan dia orang aja. Alah, menipunya lah si Joseph ni kan. Dia menakut-nakutkan dia orang macam tu supaya dia orang ni tak menimbulkan kekecauan dan tak berusaha melarikan diri. Hanat kau Joseph. Tak cukup satu cara lagi kau menyeksa lagi darah daging kau ni. Aduh, aku tak tahu kata apa lagi nak cakap dengan kau ni. Jadi apabila semuanya terbongkar, isteri si Joseph ni, si Rosemary ni barulah tahu kebenarannya dan dia pun jatuh pengsan. Sebab dia tak dapat nak menerima kenyataan bahawa budak yang dia anggap cucu dia tu sebenarnya anak tiri dia. Dan budak tu sebenarnya anak suami dia dengan anak kandung dia sendiri, si Elizabeth. Dan bahawa si Elizabeth ni sebenarnya tak hilang dan tak melarikan diri, tetapi dikurung oleh suaminya selama 24 tahun di ruangan bawah tanah sejauh 6 meter yang setiap hari berada di bawah telapak kakinya. Mau tak pengsan orang tu. Kalau aku pun pengsan. Tapi aku tak nak lah benda ni jadi kat aku. Aku baca je pun aku dah macam nak gila mental tau. Yang korang bayangkan lah, dikurung 24 tahun. Kita ni di kuarantin 14 hari je pun dah buat vandalism, dah mental, dah memberontak. Ni kan 24 tahun. Bersyukurlah kita ni kalau dibandingkan kehidupan kita dengan si Elizabeth ni. Ya, si mak dia ni pun sampai dah pengsan. Mau tak pengsan, keluarganya dah jadi tunggang langgang. Walaupun cerita keluarga 69 tu tunggang langgang, tapi taklah sampai bukanlah jenis yang yang mengharam dan jijik macam ni. At least keluarga 69 tu halal. Ni keluarga Joseph ni 69 ni tunggang langgang kan si Joseph ni. Aduh, sumbang mahram, cakap perbuatan jijik, anak darah daging diri sendiri, cross border apa entah, simpang siut lintang pukang macam manalah hierarki keluarga dia tu, sila-sila keluarga dia tu dah dibuat Joseph. Aduh, boleh sakit jantung aku makin lama tu lah aku membaca ni dengan tak tahu nak cakap apa. Sekarang ni barulah Rosemary tahu kan selama ni kenapa si Joseph ni tak membenarkan dia membawa walau secawan kopi pun dekat bawah tu. Iyalah, kalau dia bawa kononnya pergi ke ruangan tempat kerja, sekali tengok tak ada pula ke ruangan tempat kerja, kat mana tu. Nanti si Rosemary ni pula selongkar sana selongkar sini, akhirnya terjumpalah pintu rahsia tu. Itulah sebab si Joseph ni tak benarkan siapa-siapa pun turun ke bawah, walaupun si Rosemary ni sendiri sekadar nak menghantarkan secawan kopi. Mati-matilah si Rosemary ni ingat si Joseph ni bekerja keras. Rajinnya lah suami aku bekerja betul, hanyalah aku. Macam tu lah dia fikir selama ni.
Manalah dia tahu dekat bawah tu suami dia memang bekerja keras, tapi bekerja keras mengerjakan anaknya si Elizabeth ni sampailah melahirkan 7 orang anak. Hanak tak si Joseph ni? Hanak tau. Geram dah aku ni. Hancur lumak si anak dia dikerjakan, hancur masa depan anak dia. Dari usianya 18 tahun, muda remaja, sampailah ke umurnya dah 42 tahun si si Elizabeth ni barulah keluar melihat mataharinya. Dah tua dah. Dia pun aduh tak tahulah aku nak cakap. Joseph ni geram. Dan semasa proses siasatan tu dan semasa proses pendakwaan tu memang pendakwaan tu memang ramailah saksi yang dipanggil, termasuklah penyewa-penyewa yang pernah menyewa di apartmen Joseph tu. Salah seorang penyewa tu bagi tahu, actually kan dia kata dia pernah dengar bunyi bising dari ruangan bawah tanah tu, tapi bila dia mengadukan benda tu kepada Joseph kata alah itu saluran pipe lah, memanglah bising. Dia pun, orang tu pun diam je. Sebenarnya selain menghadapi beberapa pertuduhan yang telah disebutkan di atas tadi, dia menghadapi tuduhan membunuh anaknya Michael. Ingat tak apa aku cakap pada awal tadi kan? Michael ni sebenarnya boleh diselamatkan, tapi si Joseph ni sengaja membiarkan dia sakit dan sesak nafas macam tu. Dia biarkan je macam tu sebab dia tak nak bawa pergi hospital, walaupun si Elizabeth ni merayu. Akhirnya bila budak tu memang mati. So bila budak tu mati, dia pun bakar macam tu. Ya Allah, macam. Dan dia didapati bersalah lah, kiranya membunuh nyawa manusia dengan sengaja. Jadi Joseph ni didapati bersalah di atas pembunuhan si Michael ni. Dia dijatuhkan hukuman ni pada tahun 2009 sebenarnya. Macam tu. Selain daripada tu, dia pun juga menghadapi pertuduhan yang lain. Dia juga mendera Elizabeth, menumbuk, menampar dan menendangnya jika Elizabeth ni tak enggan melakukan apa yang disuruh si Josephnya. Contohnya macam dia suruh si Elizabeth ni melakukan adegan jijik tu selepas menonton filem tu lah. Macam tu. Jika kau tak buat, kau akan mendapat layanan lebih buruk daripada sebelumnya. Kau akan terus terkubur di ruangan ini dan tidak akan pernah melihat matahari lagi. Macam tu lah lebih kurang dia mengancamnya. Jadi di atas semua penyiksaan yang dia buat ni, dia dapat bersalah. Dan menurut apa yang diceritakan Elizabeth lagi lah, dia ni kan selama 5 tahun dia berada kat bawah tu, dia sendirian, dia memang tak bercakap sebab memang tak ada sesiapa. Hanya setelah Christine ni lahir kan, dan Christine ni baru dia ada teman bercakap. Mungkin masa si Christine ni dari kecil lagi dia dah bercakap lah dengan baby dia tu kan, sampailah Christine ni besar. Kasihan kan, tu boleh bayangkan, korang bayangkan. Sekali lagi aku cakap kan, kita ni yang sekarang ni di kuarantin 14 hari dalam keadaan serba mewah pun dah mental. Ni kan Elizabeth ni lagi kan, dengan dikurung dengan segala penyiksaan, diperkosa semua macam tu. Aduh, tak tahu nak cakap apa. Itu testimoni Elizabeth lah. Tapi ketika perbicaraan tu lah, kita menyingkap balik ketika perbicaraan tu, si Joseph ni pun, ketika ditanya, si Joseph ni memberi alasan dia mengurung si Elizabeth kerana mahu melindungi Elizabeth ni dari bahaya dunia luar. Say what? Bahaya dunia luar. Tak muntah aku. Alasan dia memperkosa Elizabeth pula sebenarnya itu bukan perkosa. Dia kata sebenarnya itu tanda cinta dia kepada anak dia, dan katanya si Elizabeth pun mencintai dia. Lagi sekali aku nak muntah. Aduh, mencintai kepala otak kau lah Joseph. Namun kata-kata Joseph tu tak dapat diterima oleh pihak mahkamah. Dan even kalau katalah si Elizabeth ni suka pun, Joseph tetap bersalah. Sepatutnya dia yang membetulkan kalau anak dia salah pun, bukannya dia yang ni kan. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Joseph ni sangat bertentangan dengan pengakuan Elizabeth yang telah dirakamkan. Oleh itu pengakuan Elizabeth pun ditayangkan di mahkamah, dan barulah Joseph ni tahu memang tak boleh diterima lah alasan kau Joseph. Nasib kau memang kau bersalah. Memang tak ada ruang mengatakan kau ni tak bersalah.
Kan. Jadi Joseph ni pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara pula Elizabeth dan anak-anaknya pula telah dipindahkan ke sebuah kampung rahsia. Tinggal di sebuah rumah yang dilengkapi dengan CCTV dan pengawal. Dan kemudian identiti kesemua mereka ni telah ditukar. Identiti Elizabeth ni dengan anak-anak dia lah. Anak-anak Elizabeth yang 3 orang ni yang diangkat oleh si Rosemary, yang dijaga Rosemary, si ibunya ni pun telah diambil oleh pihak berkuasa dan dibawa tinggal sekali bersama Elizabeth lah. Jadi Elizabeth ni berkumpul lah dengan ke-6 orang anak dia ni di sebuah kampung rahsia dan di dalam sebuah rumah yang telah disediakan oleh pihak berkuasa ni, yang dilengkapi dengan CCTV dan pengawal. Dia identiti dia orang ni ditukar untuk menyembunyikan masa lalu dia orang dan agar dia orang boleh menjalani kehidupan baru mereka, dan mereka juga diberi terapi khusus supaya boleh bergaul dan hidup biasa di kalangan masyarakat. Teruk takkan, kasihan dia orang, mestilah mental dia orang tu macam mana kan. Dan kabarnya bukan setakat nama Elizabeth dengan anak-anak, identiti Elizabeth dengan anak-anak dan ni saja ditukar, tapi juga identiti adik-beradik si Elizabeth ni. Tak tahulah, mungkin untuk melindungi dia orang daripada dikejar wartawan ke, atau untuk melindungi dia orang daripada rasa malu maruah yang dah tercemar, jijik apa semua tu kan. Yalah, kalau dia orang tak tukar tu kan, kalau dia orang masih kat situ, mestilah orang akan menghinakan macam mana tau. Sebab lepas tu rumah dia orang tu pun dijual kepada orang lain lah. So maknanya keluarga dia pun tak duduk kat situ lagi, kat kampung tu, dekat tempat lama tu. So memang tak boleh lah dengan segala apa yang berlaku. Sanggup ke tak sanggup nak menghadapi jiran tetangga yang dah kenal kita tu, lebih baik pergi ke tempat lain. Tapi macam tu lah, si Elizabeth ni duduk tempat lain, keluarga mak dia dengan adik-beradik dia ni pun rasanya duduk kat tempat lain. Memang tak duduk bersama lah, memang disembunyikan terus. Jadi sebab tu lah wartawan ni gagal untuk mendapatkan gambar atau foto terbaru Elizabeth ni yang dah tua, dan juga foto anak dia yang 3 orang yang duduk dengan dia di bawah tanah tu. Tapi foto 3 orang anak dia yang dihantar, yang dijaga oleh mak dia kat atas tu ada. Yalah, kan dia orang ni bersekolah, pergi sekolah seperti biasa, apa semua seperti biasa. Jadi mungkin daripada itulah gambar-gambar ni tersebar dan dapat dilihat gambar anak-anak dia yang 3 orang tu. Jadi sementara gambar Elizabeth, foto Elizabeth dengan anak dia yang tinggal dengan dia di bawah tanah tu memang tak dapat lah. Sebab wartawan memang tak dibenarkan langsung, wawancara apa semua memang tak dibenarkan. Dah nama dilindungi kan, takkan satu dunia nampak dia. Walaupun si Elizabeth ni dengan anak-anak dia telah diberikan perlindungan, telah diberi fasiliti rumah dan layanan yang baik oleh pihak berkuasa, namun kehidupan lalu yang sukar di bawah tanah tanpa cahaya matahari telah mengakibatkan kulit mereka ni sangat pucat dan sensitif terhadap cahaya matahari, dan mereka juga didapati kekurangan vitamin D dan menghidapi anemia, iaitu kekurangan darah, dan juga imunisasi tubuh mereka tu sangat lemah. Korang tengoklah macam manalah Joseph melayan dia orang ni seperti binatang tau. Tinggal di bawah tanah dengan tak ada cahaya matahari, dan mengakibatkan keadaan kesihatan dia orang memburuk seperti ini. Jadi tak hairanlah kenapa si Christine ni pengsan, sebab tak mendapat gizi dan persekitaran yang elok untuk pembesarannya. Yalah, disebabkan itulah pembesaran si Christine ni menjadi terbatut tau. So sepatutnya dia besar, tapi dia dah jadi macam kecil badan dia, sebab dia duduk di ruangan sempit dan gelap di bawah tanah tu dengan tak ada cahaya matahari, gizi semua kurang. Jadi dia terbantut pembesaran dan mengakibatkan dia mengalami komplikasi buah pinggang. Kan dah cakap, itulah sebab dia timbullah macam-macam penyakit. Selama 20 tahun membesar tak pernah tengok matahari, lahir-lahir je terus duduk kat bawah tanah tu. Kasihan tak aku tak dapat nak bayang hati, kesian. Christine ni pembesaran dia terbantut dan mengalami komplikasi buah pinggang. Sementara si Stephen ni pula, dia berjalan membongkok tau. Dia berjalan membongkok kerana dekat punggung dia macam ni ada
bonggol, macam satu benda bonggol, jadi dia macam tak boleh nak tegak macam ni. Sebab dah terbiasa kan membesar kat ruangan sempit bawah tanah tu. Cacat budak ni dikerjakan si Joseph ni. Allah, Joseph. Sementara tu yang anak dia yang paling kecil, si Felix tu, dia lebih suka merangkak tu. Walaupun pada ketika itu umur dia kira dah 6 tahun lah, 2002, 2008 lah, dah 6 tahun. Walaupun dia boleh berjalan dia, tapi dia lebih suka merangkak sebab dah terbiasa dah kehidupan yang dalam ruangan sempit tu dia jadi macam ni. Jadi dia pun berjalan merangkak. Dan ketiga-tiga anaknya ini yang terkurung dengan dia di bawah sana, di bawah tu, ketiga-tiga mereka ni lah, si Christine ni, Stephen dengan Felix ni, memang berkomunikasi dengan bahasa yang pelik tau. Walaupun dia orang ni berkomunikasi dengan bahasa manusia, tadi dalam masa yang sama dia orang ni kombinasi tau, bahasa manusia dan seolah-olah bahasa binatang, seperti bunyi mendengkur dan mengeram. Biarlah siapa sajalah dia orang jumpa kat bawah tu selain daripada ibu dia orang, si Elizabeth ni. Sementara Elizabeth ni yang dah berumur 42 tahun pada ketika itu, tapi paras rupanya nampak jauh lebih tua daripada usia dia yang sebenarnya. Yalah, duduk kat bawah tu, apa fasiliti dengan perawatan apa semua tak ada, dengan melahirkan anaknya sendiri-sendiri selama 24 tahun, 7 orang, dengan tak ada perawatan yang khusus macam tu. Macam manalah, mestilah keadaan dia, kesihatan dia pun menurun, diri dia pun kelihatan jauh lebih tua daripada usia dia yang sebenar. Sadis tak sadis cerita ni. Kes keluarga Fraser ni telah digambarkan oleh pihak tertentu sebagai kejadian yang sangat menjijikkan di dalam sejarah dan telah mencemarkan nama negara Austria. Sebab itulah pemimpin negara tu memang merancang untuk melancarkan sebuah kempen yang boleh memulihkan reputasi negaranya yang telah tercemar teruk. Teruk betul si Joseph ni. Dia bukan saja telah merosakkan anak dia, merosakkan keluarga dia, merosakkan tetangga dia, bahkan merosakkan nama negara dia. Sehinggalah ke seluruh dunia. Yalah, sampai kita pun tahu. Kalau tak tahu, aku tak share cerita ni dengan korang. Bayangkanlah, kerana seorang Joseph, negaranya tercemar ke seluruh dunia. Memalukan nama negara. Terkini, Elizabeth yang kini sudah berusia 54 tahun dan dia tetap tinggal di sebuah kampung rahsia yang telah disediakan oleh pihak berwajib lah. Dan kampung itu hanya diberi nama, dipanggil kampung X, bukan diberi nama. Itu bukan nama sebenar lah, sebab nama sebenar kampung memang tak akan diberitahu. So dia tinggal di sana bersama 6 orang anaknya. Dan dia dikatakan sedang menjalin hubungan cinta dengan pengawal pribadinya sendiri yang jauh lebih muda daripadanya, iaitu dengan perbezaan usia 23 tahun. Tak apalah, cinta tak kenal usia. Janji dia bahagia dan dia merasa selamat bersama lelaki itu kan. Sementara Joseph yang kini sudah berusia 85 tahun dan sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup, kini dikabarkan tahap kesihatannya semakin merosot, seolah-olah menunggu hari untuk matilah. Joseph juga dikatakan sudah hilang semangat untuk meneruskan hidup. Baguslah, elok. Kenapa tak mampus cepat je? Jahat mula aku kan. Dan dia menjadi seorang lelaki tua yang menyedihkan dalam menjalani sisa-sisa hidupnya di penjara. Setimpa tak setimpa balasan tu.